Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, hari ni Kak Ju nak buat sharing macam mana Kak Ju build network Kak Ju dalam masa pandemik. Ya, semua orang tahu Kak Ju dengan Mamat ni bukan orang yang pandai dengan online, tapi oleh kerana kami tak ada pilihan, okey, kita tak ada pilihan dan kita memang kena buat sesuatu. So kita kena upgrade dirilah. Ya, sebab kita memang tak ada pilihan lain dah. Sebab nak keluar rumah tak boleh kan. Jadi Kak Ju dengan Abang Mat memang pada peringkat awalnya memang 2 minggu yang pertama 2 minggu yang pertama pandemik tu memang tahun lepas memang okey lagi. Sehingga masuk bulan April rasa dah blur sebab tak tahu benda tu berapa lama yang akan hold kita kat rumah kan. So pada peringkat awal memang Kak Ju banyak cuba banyak cara, sebenarnya banyak cara di mana kalau ikutkan Kak Ju bukannya orang yang suka dengan dia siapa bukan suka lah, maknanya kita bukan orang yang boleh expert lah untuk buat online ni kan. Ya. So Kak Ju tukar slide. Okay, so mula-mula dulu Kak Ju memang banyak explore Cisco Webex lah, this Hangout Meet, Google Meets, Google of Hangouts, this apa Zoom. Okay, peringkat awal dulu orang kata Zoom ni ada scam lah apa, so kita tak berani nak install scam, kita tak berani nak install Zoom sebab takut kena hack lah, this and that. So banyak cara di medium yang kita cuba guna. So finally kita buat Zoom. Memang pada peringkat awal dulu kita cuba buat Cisco Webex sebab kita dengar daripada kita punya MBOs, dia orang guna Cisco Webex sebab untuk lecturing semua kan, tapi dia berat nak guna data, so kita terpaksa tukar. So kita start guna Google Hangouts. Google Hangouts bukan tak bagus, tapi dia bila ada coverage okey, dia okey, tapi lepas tu dia putus. So banyak kali putus, keluar masuk jadi tak seronok nak buat presentation. So Kak Ju beralih ke Zoom, tapi masa tu Zoom kita 45 minit free kan. So peringkat awal tu kita orang yang tu je lah. Lama-lama tu bila kita tengok grup dah besar kan, jadi tak convenient 40 minit kena sambung balik. Last kita orang pun Kak Ju dengan Mamat decided untuk beli Zoom ni. Kita langgan lah Zoom ni untuk mula-mula kita langgan untuk 500 packs mula-mula dulu, dan kita start to increase lah. Kita increase tu kita ikut pada bila kita nak perlukan besar, room yang besar. So sekarang ni kita tengok ya, walaupun banyak medium ni, memang Kak Ju sendiri pun banyak benda yang masih belajar sebab memang Kak Ju tak banyak gunakan medium online ni masa sebelum pandemik. Dan everybody knows that memang Kak Ju lebih banyak offline daripada online sehinggalah pandemik. Okay, tapi first kali Kak Ju nak share kenapa kita kena ada Facebook page. Okay, so FB Facebook page ni dulu kita tak faham kenapa ada Facebook personal, kenapa ada FB page kan, kita tak faham. So itu tujuan dia adalah untuk kita separatekan ya, kita boleh dapat kalau kita gunakan Facebook personal ni, kita boleh dapat friend list kita 5,000 orang saja. So kalau kita buat dekat page ni, kita ada ramai ya, kita ada unlimited yang tidak terhad sahabat-sahabat orang-orang luar yang boleh nampak headline kita ya tentang apa yang kita share. So masa ni memang Kak Ju nampak beza, belajar jugalah macam mana nak buat posting kan. Nanti Kak Ju ada share sikit lagi ya kat bawah tu. So yang ni memang firstly adalah sebab dia tak ada hard friend list lah, to compare daripada kita punya Facebook baru ada 5,000 je. Ya, dan lagi pula kalau kita buat bisnes ni memang sebaiknya kita ada satu page lah. Alright, so dan kita kena asingkan hal-hal peribadi, hal-hal bisnes, sebab ramai Kak Ju sendiri pun tak tahu dulu ya, yang bila kita post dekat dekat page, biasanya orang akan nampak kita lebih profesional lah ya. So kita tak digalakkan, jangan campurkan hal-hal bisnes dengan peribadi dalam satu tempat. So kalau untuk personal tu dalam Facebook personal okey, tapi dalam page ni more on tentang bisnes kita ataupun apa produk yang kita nak tawarkan. Okey.
Alright, so rakan-rakan kita yang mana tak suka tengok dengan airline kita tu, yang kita duk selalu hari-hari share tu, mungkin dia boleh block kita ataupun dia unfriend kita sebab dia selalu tengok, nyampah lah tengok kau punya airline ni, dia block kita, ya. Dia block atau unfriend kita. So kita memang ni di antara yang biasa berlaku kalau kita hanya ada dalam Facebook saja, ya. Dan kita gunakan page ni untuk penjenamaan produk ataupun bisnes kita supaya orang nampak kita bisnes apa. Okay, dan di sini juga dekat page juga kita lebih banyak dapat engagement daripada orang luar, bukan hanya pada kawan kita saja. Sebab kalau Facebook ni orang-orang kawan-kawan kita je nampak kita punya iklan, tapi kalau page ni dia lebih luas, ya, dia lebih besar lah, dia punya audience tu, mass audience tu lebih besar, unlimited. Okay, so kita akan dekat page kita boleh mensasarkan pada pelanggan yang betul, sebab kebanyakan orang yang like page kita tu, dia orang adalah orang yang berminat dengan produk atau servis kita. Dia maknanya dia orang ni berpotensi lah untuk join kita, untuk beli produk kita, macam tu. Ataupun dia nak tahu apa information tentang bisnes kita, ya. So ini adalah sebab kenapa kita ada this apa page dia macam kedai kita, ya. Kita kedai kita, ya. So dia memang lebih maknanya kita macam lebih pro lah, nampak tak terabur kan. Kita macam lebih organize, ya, lebih organize. So kita boleh tengok juga Facebook page ni sebagai kedai, ya, dia macam kedai kita. Kita boleh create kita punya page mengikut kreativiti kita. Kita boleh letakkan apa-apa info kat situ, nombor telefon, waktu, alamat, ialah macam kedai kita kan. So kita boleh letak servis apa yang kita ada tawarkan, harga, waktu operasi kita bila, ya. Kita boleh masukkan juga gambar-gambar atau video-video yang menarik tentang produk, tentang produk, tentang bisnes kita, ya. Kita boleh share dekat sini sebab dia kedai kita kan. Lepas tu kita boleh buat juga jadual penjadualan kita nampak posting tu, kita boleh buat set dah. Kita boleh set 3-4 kali sehari kita nak post kan. Kita boleh schedule kan benda tu. Sebab macam Kak Ju sendiri pun, Kak Ju busy juga nak buat selalu. Jadi Kak Ju setting kan seminggu tu kita set dah siap-siap. Kita setting, kita buat dalam setting tu pagi pukul berapa, tengah hari pukul berapa, petang pukul berapa, malam pukul berapa dia share. So normally kita akan buat 3-4 kali sehari lah untuk dapat engagement daripada prospek. Sebab bila prospek selalu nampak kita posting tu, insyaAllah dia lebih percaya dengan kita. Sebab yalah kita ni macam sekarang banyak sangat scam. So kita lebih kita lebih orang kata orang lebih trust kita bila tengok kita selalu buat posting kat situ, frequent posting, ya. Alright, so kita boleh set juga auto reply kepada pelanggan. Macam Kak cakap tadi, Kak Ju tak selalu free untuk respon pada pelanggan. So what I do, Kak Ju biasanya akan normally lah Kak Ju akan buat set auto reply supaya bila orang PM terus Kak Ju akan jawab macam respons lah. Assalamualaikum, saya nak tahu pasal produk ni. So kita akan bagi macam teks kat dia untuk dia respons kat dia punya soalan. Sebab customer ni kadang-kadang macam kita membeli, bila kita membeli contoh online kita membeli kan, bila kita hantar mesej orang tak jawab, kita macam tak syok kan, kita macam alamak orang ni nak berniaga tak nak berniaga. So kita akan cepat pergi cari seller lain. So this is why kita kena ada setting ni supaya cepat kita respon kepada customer kita. Okay, alright. So basically kita juga kena ada FB Ads, sebab FB Ads ni benda yang very new to me, okay, sebab Kak Ju sendiri tak pernah ada FB Ads sebelum ni, sebelum pandemik memang Kak Ju tak pernah ada sebab Kak Ju tak tahu nak guna pun, ya. Tapi bila kita dah dalam pandemik ni, Kak Ju rasa FB Ads ni sangat bagus sebab dia boleh promosikan produk-produk kita dan servis kita pada sasaran yang betul. Contoh macam kita nak promote Herpack contohnya. So kita boleh setting dekat dalam tu, kita boleh buat iklan tu, dia akan pergi hanya orang-orang yang tertentu yang perlukan set Herpack tu je yang akan nampak. Contoh kita akan setting kat situ, kita nak umur dia berapa, kita nak buat kawasan mana, kita nak blastkan iklan untuk kawasan mana, minat bagi setiap ABS tu kita dah bagi kita dah boleh setting. Okay, so kita punya iklan tu dia tak membazir, dia akan pergi terus. Tapi yang ni memang kena bayar sikit lah. Okay, ini memang kena bayar sikit, tapi insyaAllah kalau kita tahu guna, memang dia sangat membantu kita untuk increase dia punya sale. Dan iklan kita ni akan lebih spesifik, maknanya kita very sharp produk kita, apa produk kita, apa keperluan siapa yang kita boleh invite untuk nampak kita punya FB Ads. So basically yang ni pun Kak Ju pun masih belajar lagi.
Dan Kak Ju rasa ABS ni memang bagus untuk bantu kita promote produk-produk. Ada ABO kita banyak buat ABS, dah belajar ABS. So memang sangat membantu, tetapi again kita kena juga improve dari segi day to day, I mean time to time kita kena improve juga lah. Sebab benda ni Kak Ju rasa ramai juga dalam ABO kita baru nak belajar juga macam Kak Ju kan. So kita dah ramai juga yang dah expert So insyaAllah kalau mana yang baru nak belajar tu, so it's the right time lah nak belajar sekarang, sebab lepas pada ni memang banyak dah orang guna Alamaya ni untuk promote produk ataupun bisnes. Okay, so engagement untuk tips Kak Ju sebenarnya untuk this apa page ni, Facebook Live, kita boleh buat Facebook Live, kita boleh dapat engagement tinggi, ramai orang tengok kita punya live. Kita guna topik-topik yang best-best je, macam baru ni Kak Ju ada banyak buat live hari Khamis, sebab Kak Ju tak busy, Kak Ju buat. Bila busy tak buat dah, tapi kita akan come back, kita akan share banyak short videos. Dan di sini Kak Ju buat macam hari Khamis, Kak Ju buat 30 minit bersama Kak Ju. Kak Ju akan share topik-topik yang best-best, macam mana nak bounce back bila gagal, macam mana kita nak buat closing, macam mana kita hadapi penolakan. Banyak tajuk-tajuk yang membantu ABO, usahawan untuk bantu dia orang improve dia orang punya ni dia orang punya cara dia orang nak buat bisnes So Kak Ju sekurang-kurangnya 30 minit, Kak Ju buat 30 minit je selama dalam ni. Dan Kak Ju biasanya sebelum Kak Ju punya live, Kak Ju buat teaser dulu, buat iklan sikit, buat copywriting atau short video. Okey, jumpa malam ni, macam itulah. So perkongsian kita tu kita boleh buat testimoni, motivasi, tips-tips dan sebagainya, kita boleh share dekat Facebook Live ni. Okey, so di sini juga ramai orang yang akan nampak kita punya kita punya live, sebab biasa orang sekarang ni memang lebih suka dengan visual video semua. Orang tak banyak sangat nak baca kan, so kita kena buat short videos tu orang suka tengok. Okay, so ini boleh tarik pelanggan kita untuk mula kenal produk dan bisnes yang kita ada lah. Okay, apa yang bos nak kita buat. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita boleh share juga testimoni. Kita boleh share tentang testimoni kita, kenapa kita buat Forever, contohlah kita buat Forever, kenapa kita pilih networking. Okey, kita boleh share, kita boleh tarik juga prospek daripada testimoni ni, prospek atau pelanggan pada untuk tengok kita punya live, kita punya page ni. So kita pengaruh kita lebih tinggi lah. Kita boleh dapat juga pengaruh influence yang lebih tinggi, pengaruh yang lebih tinggi bila dia orang selalu nampak kita dekat page ni. So dia juga boleh meningkatkan credibility kita, sebab not easy untuk kita buat live kat depan laptop macam Kak Ju ni memang blur sikit kalau depan laptop ni, tapi bila kita buat macam tu, kita lawan benda tu, kita cuba buat kan, kita akan initially kita bantu untuk upgrade kita punya credibility So bakal pelanggan ni dia akan tengok, dan biasanya insyaAllah dia akan lebih percaya kat kita untuk menghubungi dengan kita. Sebab maklumlah sekarang ni banyak benda berlaku dekat online, so banyak scam, jadi kita betul-betul kena ada trust, kena ada trust daripada nak kena build up trust. Kadang-kadang kita post sekali orang tak beli, 2 kali tak beli, macam itulah. Tapi we have to keep on buat posting supaya orang nampak apa yang kita buat, apa bisnes yang kita buat, apa produk yang kita tawarkan, apa servis yang kita ada, apa produk yang kita ada, apa servis yang kita tawarkan. So short videos, as I said, short videos ni memang Kak Ju suka sangatlah, sebab short video ni kita tak perlu nak panjang-panjang sangat, just beberapa minit je. Sebab biasanya video-video ni orang lebih suka lah. Macam Kak Ju sendiri pun kalau tulis panjang-panjang kita tak baca, tapi kalau short video kita boleh tengok. Short video kita tengok. So video ni lebih impact dia, okay? Menarik orang yang menarik orang dan orang suka tengok. Dan kita boleh share demo-demo produk, kita boleh share testimonial, kita share tutorials dan motivasi, kita boleh share tips dan lain-lain kat sini, kita boleh share kat video pendek ni. Okay? So ini juga kita boleh tambah, dia juga boleh bantu dengan short video, dia boleh bantu untuk tambah engagement dekat page kita, dekat kita punya page. Biasa kalau you tengok Kak Ju punya page JLT Juraidah, you boleh tengok bila Kak Ju buka, Kak Ju share, Kak Ju tak sempat nak buat live, biasanya Kak Ju nak sempat nak buat posting, Kak Ju akan share short video motivation. Macam baru ni ada satu video yang anjing lompat pagar tinggi tu kan, memang video tu sangat memberi inspirasi lah, sangat memberi inspirasi. Nampak simple je video tu, tapi very good video untuk bagi semangat kat kita lah, that kita tak boleh give up. Okay, so kenapa Facebook group? Kenapa Facebook group? Okay, dulu Kak Ju pernah ada satu Facebook group, tapi group ni macam Kak cakap tadi, sebab dulu kita tak banyak buat online, jadi kita tak berapa guna sangat. Tapi since pandemic, Facebook group sangat berguna. Dia ada satu platform untuk kita berkomunikasi secara kumpulan.
Maknanya dia orang ada satu tempat di mana dia orang boleh berkumpul. Kita macam berkumpul dengan ahli-ahli kita, FBO kita, kongsi minat, kongsi pendapat kat situ. Contoh macam hari ni kita nak buat training hari ni kan, okay, kita boleh share info kat situ. Okay, kita share info kat situ, kita boleh beritahu okay, training hari ni by who, okay, kita cerita kat sana. So konsep Facebook group ni adalah satu komuniti yang mempunyai minat dan kecenderungan yang sama. So Kak Jo rasa ramai dah orang dah guna Facebook group ni, ya, sebab dia memang bantu kita untuk lebih tertumpu kepada kita punya team. Okay, so basically is that yang kita perlu ada juga Facebook page ni supaya kita boleh sentiasa berkomunikasi walaupun di mana saja mereka berada, kita boleh communicate dekat dalam tu. Okay, alright, then kita juga boleh berkongsi maklumat dengan lebih jelas. Macam cakap tadi lah, kalau ada training ke apa ke, semua orang dapat berkongsi idea, maklumat yang minat kat dalam grup ni. Okay, so this Facebook group dia memang beri peluang untuk kumpulan peminat produk dan servis bisnes kita. Okay, so maklumat dan servis ni memang mudahlah kita nak buat sebab kita gunakan dalam satu kumpulan yang ada minat dan kecenderungan. Contoh, kita nak cerita pasal business forever. So apa yang kita nak share dalam tu? So semua yang dalam tu, semua yang berminat tentang business forever, so kita share info kat situ. So that's why dia akan jadi satu medium yang bagus untuk kita kita share info dekat Facebook group, ya. Alright. So apa tips kat juga sini, apa yang you boleh buat? Actually you boleh buat post info kat group, ya. Apa-apa talk ke kelas ke, you boleh share tentang insentif ke dekat situ. You boleh buat live, macam hari itu kita ada share live daripada bakar-bakar CBM, kita share 30 minit dalam tu, yang mana bakar-bakar CBM kita nak highlight dia orang punya skill dia orang. So kita orang masukkan sharing dia orang dalam kita punya group kan. So kat situ kita nampaklah di mana ramai orang participate untuk break the ice, untuk belajar, untuk build up dia orang punya credibility kat situ. So basically apa beza FB page dengan FB group ni? Sebenarnya as you see, page adalah memang untuk berbisnes dan memang dia adalah satu platform khas untuk kita promosikan bisnes kita pada orang lain, dan dia tak ada had untuk nak promosikan bisnes kita. So kita boleh kembangkan pada siapa-siapa, at any time kita boleh post je kat situ, dekat kedai kita, kedai Maya, Alam Maya. So di sini kita nampak juga dia juga boleh bertujuan untuk memudahkan kita untuk iklankan, promosikan kita punya iklan produk ataupun apa servis yang kita ada, ataupun apa peluang perniagaan yang kita boleh promote, boleh share kat situ. So berbeza sikit dengan Facebook group, dia adalah satu grup dekat Facebook yang mana kita kumpul dalam satu komuniti yang sama, macam kita punya FBO, kita duduk dalam satu grup tu dan kita akan share info-info ataupun apa-apa updatesnya dekat dekat Facebook group. Dan Facebook group ni juga kita gunakan medium untuk memberi motivasi dan info, selain pada bagi info pada FBO kita lah. Dan kebanyakannya yang Kak Jubat kalau Facebook group ni memang just untuk yang sama lah macam yang kita ada sekarang, semua FBO je dalam tu, tak ada prospek dalam tu, macam tu. So that is how we differentiate this Facebook page and Facebook group. So itu saja yang Kak Ju dapat share dengan anda semua pada hari ini, dan I hope anda belajar sesuatu di sana. Dan sebenarnya as I said, Kak Ju tak banyak yang Kak Ju dapat kongsikan sebab Kak Ju punya knowledge tentang online ni baru nak belajar lah, orang katakan, belum lagi boleh panggil sifu ke apa ke, sebab kita masih lagi dalam proses belajar. So insyaAllah kita akan improve lagi masa ke masa. For the time being, kita akan buat mana yang boleh sebab kita tak ada pilihan, we have to do it, like it or not, sebab kita tak ada pilihan lain, sebab nak tunggu pandemik habis, we don't know when, but the life must go on. Okay, so kalau you all ada apa-apa soalan nak tanya ke apa, later on you boleh tanya. Alright, thank you.